Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita, yang masih mengumpulkan kita, yang masih memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama dalam majlis ilmu secara direct ataupun secara live. Kita mengharapkan agar Allah memberikan kita kekuatan untuk beramal dengan amalan yang kita, ilmu yang kita dapat, dan beristiqamah dengan amalan tersebut, dan yang paling penting Allah berikan kita ganjaran yang terbaik, yakni syurga yang dijanjikan untuk penuntut-penuntut ilmu ataupun orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan tentang kitab Ibn Katsir An-Nihayah fil Fitani wal Malahim, yakni berkaitan dengan bencana dan peperangan di akhir zaman, yang seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana lelaki yang agung ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia tidak berbicara mengikut hawa nafsu, melainkan semua apa yang disampaikan jika sahih itu maka ianya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana lelaki ini berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Oleh kerana itu kita menyaksikan peristiwa-peristiwa di akhir zaman adalah satu peristiwa ghaib yang belum datang lagi. Okay. Ada peristiwa-peristiwa yang lepas peristiwa ghaib yang telah berlalu, yang kita mahu, kita kena tahu dengan dalil-dalil. Begitu juga peristiwa yang akan datang pun begitu, kita mesti dengan dalil-dalil, dan dia tidak boleh dengan akal. Dan penafsiran jangan kita larikan daripada 3 generasi yang terbaik. Ingat, walaupun peristiwa itu akan datang, jangan lari daripada 3 generasi yang terbaik yang dimulakan oleh Rasulullah dan para sahabat, kerana mereka adalah orang yang paling faham apa yang Rasulullah maksudkan. Ingat ya, kerana persoalan ghaib memerlukan kefahaman yang betul. Kefahaman yang betul ini dapat dimiliki oleh hanya kepada seorang lelaki sahaja, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikhabarkan kepada para sahabat, itulah rujukan yang terbaik selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu berkaitan dengan dukhan, asap yang bakal muncul di akhir zaman. Ya, berbagai teori manusia ini, ya, kalau kita tengok barat memberikan pandangan-pandangannya, semua bergantung kepada akal dia, cara berfikir. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah memberikan penafsiran dia yang berkaitan dukhan yang akan keluar adalah kesan daripada komet ataupun sejenis, apa orang panggil komet lah, tak bintang tu, yang akan sama ada dia akan kena ke bumi ataupun dia melalui bumi. Jadi penafsiran Ibnu Abbas sudah tentu dia tidak berbicara melainkan mengambil daripada sumber yang asli, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi itu asas kita. Bila kita menafsirkan, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mesti difahami oleh 3 generasi yang terbaik. Kenapa 3? Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi ataupun manusia adalah di zaman aku, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in, kemudian zaman yang selepas tabi'in tabi'in. Maka itulah asas penafsiran kita. Jangan lari daripada itu. Nanti kalau tidak, dia jadi macam isu konspirasi lah, kan? Jadi isu jadi kelang kabut, jadi nak bergaduh. Hanya isu berkaitan dengan coronavirus, berisu dengan penafsiran satu-satu benda di antara Ya'juj wa Ma'juj dengan cara yang tak kena. Ini semua, na'udzubillah min dzalik, rujuk kepada kefahaman 3 kurun yang terbaik. Ya, walaupun betul dia menganggap bahawa itu konspirasi, tapi kena faham, kalau kita faham apa dia konspirasi, maka kita akan lihat satu benda yang
menggerunkan sudah berada pada diri kita, konspirasi Yahudi. Kita buka sedikit, ya. Karena Yahudi akan menegakkan kerajaan kerajaan besar dia, ya, satu ketika nanti apabila dia sampai ke muncaknya. Memang tak dinafikan. Tapi dengan apa dia nak bina? Itu pasal bila lambang tiga segi pada bintang Yahudi itu adalah tiga segi yang pertama dan tiga segi yang kedua ke bawah. Maksud dia akan menawan dunia dengan ekonomi dan politik. Kalau nak terangkan konspirasi, ya. Bagaimana ekonomi, bagaimana politik? Kita dah terjebak dalam sistem riba. Itu dia sistem yang dia nak tawan dunia. Sistem riba. Tuan-tuan dan perempuan, duit yang kita pegang ni, duit yang kita pegang, kita dah terjebak dalam sistem riba. Itu dia. Tapi hak mana yang kita mampu lakukan? Kita mampu lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita tak boleh nak lari dah, maka kita kena hadapi, tetapi takutlah kepada Allah hak mana kita mampu. Jangan nak bicara terlampau, kita pun tengok sampai nak menghukum orang begitu, kita jangan, tak guna kita. Ya, kita kena study elok-elok dan tenang berhadapan. Kalau nak bicarakan tentang ekonomi, itu dia. Yang sistem dinar dan dirham di zaman Rasulullah tidak wujud pada zaman sekarang. Kerana duit bergantung pada emas. Dan emas tidak ada pada tangan, jangan nak bicara. Kerana ianya satu masalah yang besar. Kerana Yahudi memegang benda ni. Dia memang nak lepaskan kita daripada pegangan duit dengan emas, ikatan duit dan emas. Itu pasal, ya, kami belajar dulu bahawa satu hari nanti dia bercita-cita, Yahudi ni, ya, bercita-cita kita ni tak pegang cash money. Semua sekarang tak ke kad, transfer, pakai kad je. Kalau boleh tak nak ada cash money pada tangan kita. Itu cita-cita dia. Berarti kalau dah tak ada duit, berarti tak ada emas. Hanya sekadar dalam bank, begitu transfer. Itu pun transfer nombor. Bukan emas. Emas inilah sumber yang Allah berikan kekuatan pada ummah, pada dunia ni. Itu satu. Berkaitan dengan politik. Duk bicara politik, ya. Duk bicara tentang perancangan Yahudi. Duk kata coronavirus, tengok solat umat Islam dah jadi begini-begini. Sabar. Kita tahu ini masalah bila ulama' dah masuk campur, jadi ijtihad para ulama' kita kena raikan. Tetapi kenapa tak fikir tentang Yahudi menguasai kita dengan politik? Apa dia politik? Demokrasi yang ada sekarang. Nak lari macam mana? Larilah. Tak boleh, kita dah terjebak. Berdoa kepada Allah dan berusaha kepada kebaikan. Doa, jangan putus doa untuk kembalikan kepada Islam. Tetapi bila dah terjebak, nak lari macam mana? Tak nak masuk, kan? Okay, tak nak masuk. Si kafir memerintah. Lepas tu kita bising balik. Tak boleh, kena faham beberapa kaedah yang kita terpaksa. Okey, saya tidak membicarakan tentang konspirasi kerana ianya satu benda yang perlu diteliti, perlu difahami dan dibimbing oleh para ulama untuk berbicara. Jangan budak-budak muda, budak-budak mentah begini untuk berbicara tak sonok. Mereka hanya berbicara nampak gah, tapi sebenarnya hakikat tidak ada apa-apa. Ya. Baik, ala kulli hal kita berusaha pada kebaikan, ya, kerana memang kita tidak mahu, ya, tentang Yahudi memerintah dunia, tetapi mereka merancang, kita perlu juga kekuatan perancangan. Dan ingat, di antaranya kita tengok, pernah dengar Soviet Union? Pernah kan? Ada lagi? Mana ada dah, kan? Soviet Union gabungan negeri-negeri Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, apa lagi? Kecuali Kelantan, tak masuk, ya. Itu dia, hancur. Semua di bawah perancangan. Dan tahu tak, Amerika Syarikat akan hilang. Amerika Syarikat akan hancur. Maksud dia berpecah macam mana Soviet Union berpecah. Bila Yahudi dah bertahta dah menjadi kerajaan dunia, ya, Amerika akan hilang. Pegang cakap saya. Okey. Tapi ala kulli hal, ya, macam tu kata tadi, ya, betul ke di Lebanon itu adalah konspirasi? Dah tak nak masuklah benda-benda yang macam tu, ya. Kita tak tahu apa halnya, tapi satu ujian yang baru pada umat ini. Baik, kita sambung balik. Isyarat kenabian bahawa kelak akan muncul dua golongan di antara para penghuni neraka.
Okey, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan satu perkara yang ghaib tentang kemunculan dua penghuni neraka. Bagi kita bila dibicarakan begitu, terutamanya umat akhir zaman, ya, berhati-hati, janganlah kita jadikan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dari Muslim meriwayatkan dari Zuhr bin Harb, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisaa'un kasiyatun 'ariyatun mumayyilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhl al-ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang aku sama sekali belum pernah melihat keduanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dua penghuni neraka ini di kalangan umatnya, ya, di mana ianya satu perkara yang menakutkan. Bila disebutkan penghuni neraka, apa yang perlu kita lakukan? Isti'azah, minta perlindungan dengan Allah daripada masuk neraka. Tuan-tuan dan perempuan, jadikan ia sebagai zikir harian, doa harian kita, minta perlindungan berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya barang siapa yang meminta dimasukkan ke dalam syurga, ataupun kita baca Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkan aku dalam syurga. Kalau tak boleh bahasa Arab, cakap bahasa Melayu, ya Allah masukkan aku dalam syurga Firdaus sebanyak 3 kali. Maka syurga mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Nampak tak? Allah berikan kelebihan kepada syurga, dia mendengar orang yang berbicara begitu. Dan barang siapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan aku daripada neraka, ataupun Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, ya Allah aku minta perlindungan dari neraka, baca dalam bahasa Melayu pun tak apa, sebanyak 3 kali, maka sesungguhnya neraka mengatakan, ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi jadikan doa harian. Tak semestinya menadah tangan sambil sambil drive, sambil masak, boleh kita baca tu. Ya. Jadikan doa harian tiap-tiap hari. Saya ingatkan kepada kita semualah. Kita pemikul agama ataupun pembawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir harian pagi, ya, kekalkan. Pagi dan petang, kekalkan. Banyak kelebihan dia. Tambah sikit, sedikit zikir yang boleh memberikan keuntungan kepada kita di akhirat, yang tak memerlukan berat kerja buat kita. Kalau kita nak bina syurga, bina mahligai, ya, dengan membina mahligai di dalam syurga, dengan membina masjid, kita tak ada kewangan yang banyak untuk membina masjid ataupun surau, ataupun memerlukan kesabaran. Siapa yang kematian, orang yang tersayang, lalu dia mengucapkan innalillah dan juga mengucapkan alhamdulillah, sebagai Allah uji dia untuk kesabaran, maka Allah akan berikan satu mahligai di dalam syurga yang dinamakan Batul Hamd, mahligai orang yang terpuji. Itu memerlukan satu pengorbanan, kematian. Sedangkan banyak lagi mahligai yang boleh kita dapat tanpa memerlukan kekuatan. Kenapa kita biarkan dia habis begitu? Sayang. Sedangkan usia kita makin meningkat, takkanlah dalam 30 hari kita tak boleh dapat walaupun amalan untuk mendapatkan syurga walaupun 1 hari dalam sebulan. Na'udzubillah. Ya. Oleh kerana itu amalan-amalan seperti, saya bagi contoh, ya, tuan-tuan dan perempuan, jadikan zikir harian, amalan harian kita, hak mana yang kita mampu. Tak berat. Barang siapa yang membaca Qul Huwallah sebanyak 10 kali. 10 kali. Umar mengatakan kalau lebih lagi baik, kata Rasulullah. 10 kali, maka Allah membinakan satu mahligai di dalam syurga untuknya. 10 kali, berapa minit je untuk perkara tersebut. Buat. Tuan-tuan dan perempuan ahli sunnah, kita menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat walaupun sekali. Tapi saya rasa kalau jadikan zikir harian, masya-Allah, ya. Bagaimana lagi nak dapat mahligai di dalam syurga? Tiap-tiap hari kita pergi pasar ke tak pergi? Pergi pasar pagi, pasar petang, tak cukup pasar petang, pasar malam, tak cukup pasar malam, supermarket, apa lagi, mall. Semua kita pergi. Itu semua kategori pasar yang Allah memang tidak suka tempat-tempat tu. Tetapi dalam tak suka tempat-tempat tu,
buqa'ah yang dibenci oleh Allah, Allah berikan peruntukan kepada kita satu perkara yang baik jika kita menggunakan atau menunaikan SOP dia. Tak perlu tutup muka, ya. Tak perlu pakai hand sanitizer. Apa lagi? Hanya memerlukan bila seorang tu masuk pasar, baca doa, apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu je. Maka Rasulullah mengatakan apa? Allah akan mengampunkan dia beribu-ribu kesalahan. Allah akan berikan kepadanya beribu-ribu kebaikan, dan Allah akan bina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Subhanallah, masuk pasar je. Rugi kita lepaskan peluang. Okay. Dan yang ketiga, saya ambil yang mudah. Dia ada beberapa perkara, kita ambil yang mudah supaya jadi amalan harian kita. Barang siapa yang melakukan solat 4 rakaat waktu duha dan 4 rakaat sebelum zuhur, maka dibina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. 4 rakaat duha, biasa kita buat 2, tak menjadi masalah, memang cantik sangat-sangat, tambah lagi 2, ya, walaupun kita solat duduk tak menjadi masalah. Kemudian kita buat qabliyah zuhur 4 rakaat, biasa kita buat 2, tambahlah sikit 2, ya. Kalau hati-hati yang merindui Allah, dia tak kisah sangat, dia tak seberat, ya. Maka 4 rakaat duha dan 4 rakaat qabliyatuz zuhur, maka dia dibina baginya sebuah mahligai di dalam syurga. Semua simple saja, kan? Mudah tak kita dapat? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba beramal. Bila kita dapat hadis, hak mana mampulah. Siapa yang merindui syurga, yang merindui janji-janji Allah. Dan ada lagi, cuma saya bagi satu last yang mudah, pasal kita ni mudah, tak berat. Kena pula kita dah pencin ke, lagi senang, ya. Cucu pun dah tak ada. Okey. Barang siapa yang melakukan, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, semenjak aku mendengarkan hadis itu, aku tak pernah meninggalkannya. Ya, subhanallah. Yang penting fardu kena maintain, kena jaga elok-elok. Lepas tu barulah datang qabliyah atau ba'diyah ni. Siapa yang melakukan solat nawafil 12 rakaat tiap-tiap hari, 12 rakaat tiap-tiap hari, maka Allah akan binakan baginya satu mahligai di dalam syurga. Satu hari 12 rakaat tu satu mahligai. Apa dia? 2 rakaat qabliyah subuh. Bila saya bicarakan solat sunat, dia boleh diqadakkan. Kalau tak dan, tak apa, simpan qadak waktu-waktu yang kita lapang. 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Dua rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. Adapun yang lain-lain tu tak menjadi masalah, seperti qabliyah maghrib, qabliyah asar, semua ada. Tapi kelebihan pada yang disebutkan tadi, maka satu mahligai akan dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, duduk sahaja begitu sahaja satu hari, kita dah boleh memiliki 4 mahligai. 4 mahligai. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cubalah kita usaha, ya, usahakan. Kalau tak larat solat berdiri, solat duduk. Kerana solat sunat tak menjadi masalah. Walaupun pahalanya kurang, solat sunat tak jadi masalah. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan saya agak terasa yang begitu bersemangat untuk melakukan solat sunat. Pertama, apa dia hadis? Rasulullah mengatakan kepada para sahabat sewaktu dia melintasi satu kubur, dia mengatakan, sesungguhnya orang di dalam kubur ini bercita-cita kalau dia dapat melakukan 2 rakaat yang ringan, yang mana lebih baik daripada dunia seisinya. Bicara yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang di dalam kubur, yang ditujukan kepada kita yang masih hidup. Jangan sampai dah dalam kubur baru kita bercita-cita begitu. Ya, 2 rakaat yang ringan. Apa 2 rakaat yang ringan tu? Solat sambil duduk, ya,
baca macam biasa tu dah habis. Itu paling ringan lah. Tak adalah solat sunat baring ada ke? Itu malas, itu melampau. Ya. Tahajud sambil baring ada. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amutu ahya, tidur terus. Baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan dapatkan sebelum sampai hari kematian. Baik. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan ada dua golongan di antara penghuni neraka yang aku sama sekali belum pernah melihat keduanya. Yang pertama, suatu kaum mereka membawa cambuk-cambuk seperti seekor sapi, maka mereka memukuli orang-orang dengan cambuk itu. Okey, ini berkaitan dengan pemerintah-pemerintah yang zalim, pemerintah-pemerintah yang memaksa rakyatnya, pemerintah-pemerintah yang menggunakan kekerasan ya untuk menekan rakyatnya dengan berbagai-bagai cara. Yang ini pemerintah yang zalim lah, senang dibicara. Okey, pertama mereka ini akan dimasukkan di dalam neraka. Kenapa? Pemerintahan adalah satu amanah yang menggerunkan. Oleh kerana itu apabila di kalangan para sahabat yang meminta kepada Rasulullah pemerintahan, ya, Abu Dzar kalau tak salah, ya, meminta pemerintahan, Rasulullah kata tak boleh sebanyak 3 kali, dan akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, anta rajulun da'if. Wahai Abu Dzar, kamu adalah lelaki yang lemah. Sesungguhnya orang yang memegang pemerintahan ini, yang meminta pemerintahan ini, bila dia dapat, dia akan menyesal di hari akhirat kelak. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan, bagaimana nak memikul yang jadi bahan rebutan pada hari ini. Berebut orang nak jadi pemerintah, berebut nak jadi pemimpin. Dia tidak tahu mas'uliyah ataupun tanggungjawab itu akan dibelenggukan kepadanya. Cukup kita sebagai lelaki pemimpin kepada suami, keluarga kita. Ya, itu pun nak jawab depan Allah dah tunggal-langgang dah. Isteri tanggungjawab dia kepada anak-anak dan harta suami dan hak suami. Letih nak menjawab depan Allah. Tiba-tiba nak menjawab satu kawasan, satu negeri, satu negara. Wallahu alam. Na'udzubillah min zalik. Bukan senang. Kecuali kalau mereka mampu, kita katakan ahlan. Pahala terlalu besar. Tetapi jika tidak mampu, jangan terhegeh-hegeh nak jadi ya pemimpin, walaupun pemimpin kawasan, ya ketua muslimat misalan, kita gairah sangat nak jadi, jangan, tak payah, bagilah mereka jalan. Kecuali kalau mereka mahukan kita juga, okey, bila pegang dengan amanah, bukan pegang dengan sonok, pegang dengan amanah seperti mana para sahabat memegang amanah. Baik, kemudian dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggang-lenggok dan berlagak, kepala mereka seperti bonggol-bonggol unta yang berlenggok-lenggok. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium wangi-wangiannya, padahal bau syurga itu dapat dicium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Dalam riwayat ada mengatakan sejauh 40 tahun dapat cium bau syurga. Baik, dalam hadis ini membicarakan, dikhususkan dua golongan ini yang menjadi masalah. Golongan yang terakhir adalah golongan perempuan. Alhamdulillah lelaki tak ada bab ni. Perempuan yang mana disebutkan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Apa dia pakaian tetapi telanjang? Yang senang, pakaian tidak mengikut syariat. Okey, yang nampak kulit badannya, nampak bentuk badannya. Okey, sampai badannya dah seperti buah nangka dah. Dibalutnya. Habis. Tak dapat nak beza, maka itu berpakaian tapi telanjang. Pakaian yang nampak kulit badan, misalnya zaman kita pula, zaman dulu-dulu, mak bapak kita, ya, pakai baju kebaya tu, kan? Kebaya dia yang nampak kulit tu kan. Lepas tu nampak ramping badan dia macam kerengga tu. Ya. Itu termasuk dalam kategori berpakaian tapi telanjang juga. Dan zaman moden dia pakai seluar ketat-ketat, pakaian tapi telanjang. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, benda ini Rasulullah dah menasihatkan, mengingatkan kita. Jauhkan. Kemudian dahlah pakaian tapi telanjang, lepas tu berjalan berlenggok-lenggok. Inilah yang berlaku, jalan berlenggok-lenggok dan berlagak. Yang mana jalan berlenggok-lenggok, ini satu perkara ya.
Oleh kerana itu wanita-wanita dia masalah pada kasut dia. Kasut tumit tinggi itu pun ada masalah dia. Kenapa dia nak pakai kasut tumit tinggi? Saya tengok dalam klip video tu di China dia pakai kasut tumit tinggi tapi untuk tanam. Dia kijak jadi lubang letak benih. Kijak lubang letak benih. Okey, itu tak apa. Tapi ini jalan, tengah-tengah jalan pakai kasut tumit tinggi. Kenapa? Kena nak munculkan dada tu, tonggikkan punggung ke? Haram. Itu persoalannya. Tak boleh kalau itu tujuan, tak dibenarkan. Nak tinggikan badan dia yang dah memang pendek ke? Tak perlu. Ya, ini di antara masalah kaum wanita yang mana ia berjalan berlengguk-lengguk dan berlagak. Lepas tu kepala mereka seperti bonggol-bonggol unta. Ya, bonggol-bonggol unta ini dikaitkan dengan sanggul dia. Pakai sanggul. Itu pasal hukum hakam kita ada. Yang saya pun tak siap-siap buku tu. Saya kata hukum hakam berkaitan dengan make-up yang dilaknati oleh Allah. Itu semua termasuk dalam perkara yang dilaknati oleh Allah. Ya, kaum wanita, terutamanya kaum wanita. Dia ada make-up, dia tak boleh sesuka hati dia. Apalah salah muka aku kan? Tak. Dia ada hukum dia. Tudung kita pakai tapi nampak bonggol. Tak boleh. Buruk nampak kan. Dia dah pakai tudung tiba-tiba bonggol dia besar macam tu. Bonggol pada tudung tak boleh, dia kena tutup juga. Mungkinlah sikit tak jadi masalah, tetapi sampai naik bonggol dia tu, la ilaha illallah. Macam mana tu? Tak, dia tidak dibenarkan. Kerana itu masalah dia. Dah lah begitu, ada pula yang pakai bonggol palsu. Ada kan, dia beli bonggol tu ya. Kenapa tak letak lesung batu tu terus di situ? Senang habis cerita. Ya. Tak boleh. Bila dia pakai bonggol rambut palsu, dia hukum dia jatuh dua hukum dia terkena. Hukum rambut palsu satu, hukum menunjukkan bonggol tu satu. Dah dua pula kena. Lagi sakit. Yang menjadi masalah ya ialah apabila Rasulullah SAW mengatakan mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau syurga. Ini masalah. Dengan arti kata lain, lafaz yang Rasulullah mengatakan begini, syurga itu dapat dicium baunya dalam jarak 40 tahun perjalanan. Berarti jauh. Kita boleh dapat cium bau syurga. Ini di antara contoh mereka yang tidak dapat mencium bau syurga. Pemimpin yang zalim, dan kedua wanita-wanita yang disebutkan dalam ini. Tetapi ada juga orang yang tidak dibenarkan ataupun tidak dapat mencium bau syurga. Lelaki dan perempuan juga digabungkan. Dia bab-bab makeup ni banyak pada perempuan. Okey, bab laki pula, okey, disebutkan dalam hadis, barang siapa, ini laki perempuan kena, barang siapa yang menukarkan rambut ataupun uban putihnya kepada hitam, uban putih kepada hitam, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Okey. Oleh kerana itu, uban putih yang Allah bagi kepada kita ni orang lelaki nikmat. Kalau nak tukar, lelaki dan perempuan ni nikmat. Kalau nak tukar warna hina, merah. Tu tak apa. Ya. Sampai ada seorang hamba Allah tu kata, "Ustaz, suami saya suka saya hitamkan." Suami suka, memang taat pada suami itu wajib. Tetapi bila perkara itu adalah haram dari sudut syarak, maka tidak ada ketaatan pada suami. La ta'atu, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bab maksiat menentang ataupun bercanggah dengan hukum pencipta, Khalik. Okey. Jadi kalau suami suka sekalipun tidak boleh. Habis kalau nak dye warna hijau ke apa, pula ada kan. Dia nak pusing-pusing macam tu yang tak larat tu. Dye lah warna merah, habis cerita. Selesai. Dia menghilangkan keraguan. Dan Rasulullah SAW menggalakkan kita mewarnakan rambut dan janggut kita dengan warna merah. Okey. Kemudian sebahagian alasan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ahmad menuturkan Zaid bin Yahya ad-Dimashq bercerita kepada kami, Abu Sa'id bercerita kepada kami, Abu Makhul bercerita kepada kami dari Anas ibn Malik, ia berkata Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, kapan kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar?" Beliau menjawab, "Idza dhahara fikum mathalu dhahara fi Bani Israel."
idza kanat al-fahishatu fi kibarikum wal ilmu fi aradhilikum wal mulku fi sigharikum. Maksudnya, apabila muncul di tengah-tengah kalian seperti pernah muncul di tengah Bani Israel, iaitu apabila perbuatan keji dilakukan oleh pembesar di antara kalian, ilmu berada pada orang-orang yang hina di antara kalian, dan kekuasaan berada di tangan anak-anak kecil di antara kalian. Okey, namun kedudukan hadis ini hadis dhaif. Kita tak bicarakan, kita lalu je. Baik, kemudian isyarat kenabian bahawa akan berbondong-bondong keluar daripada agama, hadis dhaif. Kita lalu saja. Tak ada pensel ke Syekh? Ada pensel tak? Ambil tak? Kalau boleh letak sini satu. Baik, tajuk yang besar pemberitaan Rasulullah terkait dengan fitnah-fitnah yang membinasakan hingga berpegang teguh pada agamanya, saat itu laksana memegang api. Kita hadapi masalah hadis yang diketengahkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ya, dia bercampur, kadang-kadang ada yang sahih, ada yang dhaif. Namun Imam, mudah-mudahan Allah ampunkan dia mengeluarkan ijtihad dia hak mana yang mampu. Tetapi bila hadis itu dhaif, kita dah tahu kedhaifan dia, kita tidak akan membicarakan. Ya, mungkin kita baca, tetapi mengikut kaedah hadis dhaif, kita kena terangkan hadis itu dhaif. Ya, kita cuba mendapatkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Okey, dalam hadis yang diberikan ini, pada hadis yang keempat ni, ya, kalau ikutkan hadis ini termasuk dalam hadis dhaif, kerana kemunculan seorang lelaki yang bernama Abu Luhai'ah. Ya, Abu Luhai'ah terkenal dengan kedhaifannya. Okey, hadis yang berikutnya, isyarat kenabian bahawa berbagai bangsa akan bersatu melawan kaum muslimin untuk melemahkan dan melenyapkan mereka pada jumlah kaum muslimin kala itu banyak. Okey, kedudukan hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Okey, hadis Thauban. Baik, Imam Ahmad menuturkan dari Abu Ja'far Madini bercerita kepada kami, Abdul Somad bin Habib Al-Azdi bercerita kepada kami, dan ayahnya Habib Abdullah dari Syabil ibn Auf dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Thauban, bagaimana kondisimu wahai Thauban ketika umat-umat saling mengajak untuk menyerang kalian laksana orang yang lapar saling mengajak menuju piring makanan mereka? Thauban berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah, apakah kerana jumlah kita sedikit kala itu? Beliau menjawab, tidak, bahkan kalian banyak kala itu, namun wahn dimasukkan di dalam hati kalian. Thauban bertanya, apakah itu wahn ya Rasulullah? Beliau baginda menjawab, cinta dunia dan benci kepada kematian. Okey. Baik, hadis ini masyhur dan kedudukan hadis insya-Allah sahih. Yang mana kisah ini disampaikan oleh Thauban satu hari dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan bahawa kita ini akan menjadi satu bahan rebutan kepada orang-orang ataupun musuh-musuh kita. Kita menjadi rebutan, seolah-olah satu makanan yang dihidangkan kepada orang-orang yang lapar. Atau senang cerita, bila harimau tu dapat, singa tu dapat tangkap seekor binatang, menjadi rebutan. Ya, antara anak beranak dia makan begitu rakus sekali. Okey. Itulah dimisalkan kepada kita umat Islam di akhir zaman. Dia menjadi bahan yang rakus, jadi rebutan kepada semua manusia yang kufur kepada Allah. Kenapa? Ini adalah satu yang dikhabarkan oleh Rasulullah dan menjadi realiti pada hari ini. Ya, kita ni menjadi bahan yang dipermainkan. Kita tengoklah terjadi di dalam negara-negara Islam apa berlaku. Ya, macam di China, ya, umat Islam yang ditekan, dipaksa. Kemudian kita lihat di Iraq,
Kita lihat di Libya, kita lihat semua negara-negara Islam ditekan dan dipaksa. Negara kafir tak jadi masalah. Kan? Negara Kashmir, subhanallah. Afghanistan sebelum tu. Kita melihat semuanya menjadi rebutan kepada orang-orang kafir. Apa sebab? Adakah kita ni tak banyak? Sedangkan kita ni adalah penduduk yang paling banyak. Ya, di Indonesia sahaja penduduk Islam yang terbanyak di dunia, kan? Okey, kenapa terjadi begitu? Lalu Rasulullah Thauban mengatakan, ya, wahai Rasulullah, apakah disebabkan jumlah umat Islam waktu itu sedikit? Rasulullah kata, tidak. Bahkan kalian banyak di kala itu, namun wahan dimasukkan di dalam hati kalian. Okey. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Ya. Kalian sebenarnya banyak, tetapi kalau ikutkan kaedah, kalau banyak berarti hebat, kuat. Tetapi tidak. Pada kejadian ini umat Islam walaupun banyak, dia adalah yang lemah. Disebabkan apa? Okey. Wahan. Ini satu kalimah yang Rasulullah katakan, wahan. Apa dia wahan? Cintakan dunia. Okey. Cintakan dunia, takut kepada kematian, benci kepada mati. Okey. Kenapa jadi begitu? Bila kita cintakan dunia, di situlah hati kita tak mau mati. Dah cintakan dunia. Bila kita cintakan dunia, kita bergaduh sesama sendiri. Dah tak fikir nak menentang ataupun bertemu dengan orang kafir. Bila kita cintakan dunia, umat Islam menjadi musuh kita. Itu dia, cintakan dunia dan takutkan mati. Ini takutkan mati, ini adalah penyakit. Itu pasal kita kena faham, apabila kalimah-kalimah yang digunakan oleh orang-orang barat untuk melemahkan kita. Apa dia? Bila umat Islam lakukan sedikit, dia letakkan teroris. Okey, kalimah teroris adalah satu kalimah yang ditujukan kepada orang-orang Islam yang suka berjihad. Okey. Satu kalimah itu, kalimah Islam, jihad adalah kalimah yang berbahaya bagi orang kafir. Kita kena faham betul-betul. Kalimah jihad adalah satu kalimah yang digeruni oleh orang kafir. Umat Islam akan berjaya dengan adanya jihad. Okey, ini yang kita bicara jihad, bukan jihad di sudut macam jihad ekonomi, jihad tak. Ini jihad fi sabilillah. Okey, jihad ini dihilangkan kepada umat Islam. Semangat jihad, semangat untuk mati syahid dihilangkan. Kerana kalau kita buat sikit, maka dia anggap sebagai teroris. Dan tidak dinafikan, ya, orang-orang yang bertanggungjawab dalam bab ini, orang-orang Islam juga yang memburukkannya. Siapa dia? Golongan Khawarij yang memburukkan perkara ini. Sehingga jihad yang suci itu hilang, muncul jihad yang tidak baik. Oleh kerana itu orang-orang Khawarij ini, mereka lah yang sebenarnya teroris, menggunakan atas nama Islam. Tetapi jihad yang betul, yang diletakkan Allah sebagai fardu ain kepada ummah, yang di saat-saat diperlukan, maka ianya tidak boleh dihilangkan. Tetapi i'dad, persediaan itu kena ada. Tetapi umat Islam tidak mampu sekarang. Disebabkan apa? Disebabkan kes-kes yang beginilah. Silap sikit, teroris. Bila orang Islam buat, teroris. Bila orang kafir buat, tak panggil teroris. Perasan tak? Orang Islam buat sikit aja, berlaku kematian, teroris. Terus dicop teroris. Orang kafir seperti Hitler, tak ada digelar teroris. Seperti Mao Zedong, tak digelar teroris. Seperti, siapa lagi? Pol Pot. Siapa lagi? Yang banyak mengalirkan darah umat manusia, tak pernah digelarkan teroris. Tapi orang Islam digelarkan teroris. Jahatnya mereka. Dan inilah dihilangkan kepada umat Islam, cinta kepada jihad untuk mempertahankan Islam. Dan kesannya kita takut kepada mati. Bukan takut pada mati, takut hantu pun kita ada. Benda yang tak seharusnya ada dalam minda umat Islam, ada. Takut hantu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihat,
kita akan dipertanggungjawabkan jika anak-anak kita yang kecil dah besar tu masih lagi ada perasaan takut pada hantu. Kerana benda syirik, clear syirik. Kenapa? Hantu tak pernah wujud di muka bumi ni. Tiba-tiba kita takut. Takut hantu lebih daripada takut Tuhan. Ya? Takut hantu lebih daripada takut Allah. Bila pergi ke kubur seharusnya dapat fadail, kelebihan ziarah kubur, ya, banyak kelebihan dia, sudahnya tak nak ziarah. Sebab apa? Takut hantu. Minda kita ini rosak, minda kita dah rosak, syirik. Ya, na'udzubillah. Okey, hilangkan. Jadi cinta dunia dan benci kepada kematian, jihad. Oleh kerana itu, hidupkan diri kita dengan zuhud kepada dunia dan cinta mempertahankan agama. Kena ada. Kalau tak ada bagi kaum lelaki niat untuk mati syahid, maka kita akan di antara kita takut kita termasuk dalam golongan yang ditumbuhkan perasaan nifak dalam hati kita. Kena ada niat untuk mati syahid, untuk mempertahankan agama. Kemudian isyarat Rasulullah SAW terkait dengan fitnah-fitnah yang membinasakan dan menjauhinya merupakan sarana agar selamat darinya. Ini berdalilkan dari Imam Ahmad yang menuturkan Abdul Razak bercerita kepada kami, Ma'mar mengkhabarkan kepada kami dari seorang dari Ammar ibn Wabishah al-Asadi dari ayahnya berkata, suatu ketika aku berada di Kufah di dalam rumahku, tiba-tiba aku mendengar orang mengucap salam kepadaku di pintu rumahku, Assalamualaikum. Aku menjawab Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saat masuk rupanya Abdullah ibnu Mas'ud. Aku kemudian berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, jam berapakah kunjunganmu ini? Saat itu tepat pada pertengahan siang hari. Ia berkata, siang ini terasa lama bagiku. Aku pun teringat seseorang untuk aku ajak bicara. Ia kemudian bercerita kepadaku dari Rasulullah SAW. Akan datang fitnah pembunuhan dan kekafiran yang mana orang yang tidur lebih baik daripada orang yang tidur dengan miring, dan orang yang tidur dengan miring lebih baik daripada orang duduk, dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, dan yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, dan berjalan lebih baik dari yang berlari, orang yang berlari lebih baik dari yang berkenderaan, dan orang yang berkenderaan lebih baik dari yang berlari. Yang terbunuh semuanya masuk neraka. Aku berkata, wahai Rasulullah, kapan ianya terjadi? Baginda menjawab, pada masa pembunuhan, ketika seseorang tidak merasa aman pada temannya. Aku bertanya lagi, lalu apa yang engkau perintah kepadaku jika aku menjumpai hal itu? Baginda menjawab, tahanlah dirimu dan tanganmu dan masukkanlah ke dalam rumahmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika seorang itu masuki rumahku? Beliau menjawab, masuklah ke dalam kamarmu. Aku bertanya, katakanlah kepadaku jika ia masuk ke kamarku. Beliau menjawab, masuklah ke dalam masjid rumahmu dan lakukan seperti ini. Beliau menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan ucapkan, Rabbi Allah, sampai engkau mati dalam keadaan seperti itu. Okey, matan dia agak gharib sikit. Okey. Matan dia ada matan yang kita nampak seperti hadis-hadis yang lepas. Orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Okey, matan itu sahih. Tetapi bila dicampur sampai masuk kamar, sampai masuk ruang masjid di dalam ataupun ruang solat dalam dalam rumahnya, di situ ada keghariban sedikit, ya. Tapi kalau kita mengikut dalam sanad itu, hadis ini terdapat perawi yang tidak dikenali, ya. Bila sebut perawi majhul, hukum dia masalah hadis tu dhaif juga. Baik, ala kulli hal. Tetapi nak menceritakan pada zaman fitnah yang disampaikan, khulasah daripada boleh diambil daripada hadis tersebut, ya, walaupun dhaif, dia ada kaitan dengan hadis yang sebelum itu sahih, yang menceritakan kepada kita fitnah yang datang begitu dahsyat. Cukup kita menyaksikan satu fitnah yang pernah berlaku di zaman sahabat yang masih hidup, kan? Fitnah
peperangan Jamal dikatakan, kan, perang Jamal. Ia berselisihan pendapat di antara masalah ijtihad Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu anhu. Kedua-duanya memberi ijtihad sampai mengalir darah. Namun imam mereka itu adalah imam-imam ataupun orang-orang yang soleh, yang ahli ijtihad. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan kedua-duanya, okey, dan Allah berikan terbaik bagi mereka yang tepat. Itu kaedah kita bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Kerana kalau mati sekalipun dalam masalah ijtihad, maka mereka tetap mendapat ganjaran pahala, paling kurang 1. Sehingga ada para sahabat telah mengambil sikap memencilkan diri dia pada hari itu, ya. Sehingga ada para sahabat menghunuskan pedang dari kayu. Dia tak mau keluarkan pedang besi. Kenapa? Pedang besi boleh membunuh, lalu dia keluarkan pedang kayu kerana takut. Jadi oleh kerana itu, menggambarkan kepada kita fitnah yang akan datang ataupun pada zaman ini kemunculannya begitu dahsyat, yang menyebabkan sampai satu tahap orang yang tidak ada handphone itu lebih baik daripada orang yang ada handphone. Sampai tahap macam itu yang kita nampak. Kerana fitnah handphone itu sendiri pun dah begitu dahsyat. Orang tua dah boleh kena fitnah pada handphone, kanak-kanak lagi. Ya, bagi budak bawah umur handphone, berhati-hati, jangan bagi fitnah. Ya, kita keras, kena tegas dalam bab ini. Berbahaya, mereka tidak mampu menjaga diri mereka. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi kita lalu saja hadis ini. Isyarat kenabian terkait fitnah-fitnah yang menggerogoti, itu bahasa Indonesia, akhlak hingga seorang tidak merasa aman pada temannya. Abu Daud menuturkan, ayahku bercerita kepada kami, Shihab ibn Shihab bin Hurashi bercerita kepada kami dari Qasim bin Ghazwan, dari Ishaq bin Rashid al-Jariri, dari Salim Amr ibn Wabishah bercerita kepadaku dari ayahku dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ia menyebut sebahagian dari isi hadis Abu Bakrah, semua yang terbunuh dalam fitnah itu berada dalam neraka. Wabishah perawi berkata dalam riwayat hadis ini, kapan terjadi wahai Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, ia terjadi pada masa pembunuhan di mana seorang tidak merasa aman pada temannya. Wabishah bertanya lagi, apa yang engkau perintah padaku jika aku menjumpai zaman itu? Ibnu Mas'ud mengatakan, tahan lisanmu dan tahan tanganmu dan tetaplah berada di rumahmu. Wabishah berkata, saat Uthman terbunuh, hatiku naik darah. Aku, Wabishah, kemudian berkenderaan hingga tiba di Dimashq. Lalu aku bertemu dengan Huzaim bin Fatih al-Asadi. Ia bersumpah dan menyebut nama Allah yang tiada ilah yang berhak diibadatnya dengan sebenarnya selainnya. Aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Okey. Jadi perawi hadis ini menceritakan pula tentang bagaimana Ibnu Mas'ud menceritakan hadis fitnah ini sampai berlaku pembunuhan, sampai dia tidak merasakan aman orang yang ada dekat, ya, walaupun jiran rumah dia pun dia tidak rasa aman. Tetapi perawi hadis ini menceritakan juga pada zaman ianya hidup berlaku dah. Berarti pada zaman tu Saidina Uthman, kita lihat dia katakan apa? Wabishah berkata, saat Uthman terbunuh, hatiku naik darah. Kan, nampak tak? Ya, sahabat terbunuh, sahabat yang paling disayangi di antara orang yang disayangi oleh Rasulullah terbunuh. Orang yang bantu Islam yang begitu hebat terbunuh. Siapa yang tak marah? Tetapi dia terpaksa kawal diri dia. Dia bawa diri ke Dimashq. Nampak? Hari-hari fitnah, walaupun kita bersemangat, tolong kawal. Itu pasal, tuan-tuan dan perempuan, saya nasihat sangat-sangat. Hari-hari fitnah dengan Facebook yang kita miliki, WhatsApp yang kita miliki, ittaqillah, takut kepada Allah. Setiap komen yang kita bagi, berhati-hati. Jangan semua nak dikomen. Kalau boleh, elakkan komen-komen, pasal terutama saya takut dalam bab fitnah. Silap aja, terus kita kategori orang yang berdosa, yang menabur fitnah. Apa kita nak jawab depan Allah? Lebih baik kita diam, perhati, tengok aja. Itu lain cerita. Tapi kalau kita diam, kita tengok, lepas tu kita bagi komen terhadap orang Islam pula tu lagi berat, maka siaplah tempat kita. Siaplah amalan kita yang akan kita bagi kepada orang yang kita kata. Lebih baik kita tersilap tidak memberi komen daripada kita silap memberi komen. Ya,
Besar perkara ini walaupun kita orang nampak remeh. Kenapa? Amalan-amalan kita amat berharga di akhirat kelak. Kita takut amalan kita habis begitu saja. Baik. Isyarat Rasulullah SAW terkait terjadinya sejumlah fitnah dan langkah menyelamatkan diri darinya adalah menjauhi dari masyarakat. Seperti disampaikan dalam hadis Ibnu Mas'ud di atas, Abu Daud menuturkan Utsman Ibnu Abi Syaibah bercerita kepada kami, Waqi' bercerita kepada kami dari Utsman Ibnu Saham, Muhammad bin Abu Bakrah bercerita kepadaku dari ayahnya, yakni Abu Bakrah, Rasulullah SAW bersabda. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Ya, bukan Abu Baqarah pula, bapak lembu pula. Ya, Bakafro. Bakarah apa dia? Dia berkaitan dengan satu cangkuk yang macam mata kail tu, yang digunakan untuk cangkuk apa? Tembok tu, diikat dengan tali cangkuk, lepas tu dipanjat. Tu. Kerana berkait dengan seorang sahabat, dia lari daripada satu kota tu melalui cangkuk tu, dia turun. Ya, sewaktu berlaku peperangan, dan semenjak itu gelaran itu diberi kepadanya. Okey. Rasulullah bersabda, kita bacakan terjemahannya, sesungguhnya akan terjadi fitnah orang yang berbaring, saat itu lebih baik dari orang yang duduk. Orang yang duduk saat itu lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Baginda bersabda, barang siapa yang memiliki unta, hendaklah ia membawanya pergi mengasingkan diri jauh daripada manusia pada saat itu. Barang siapa yang memiliki kambing, hendaklah ia membawanya pergi mengasingkan diri. Barang siapa yang memiliki tanah yang jauh dari manusia, hendaklah dia pergi menujunya. Beliau meneruskan, dan barang siapa yang tidak punya apa-apa, hendaklah dia menancapkan pedangnya pada tanah, berbatu dan berpegang dengannya. Setelah itu hendaklah dia berusaha mencari perlindungan untuk keselamatan dirinya. Okey, Muslim meriwayatkan hadis ini dari Utsman Ibn Saham, Utsman As-Saham dengan matanya yang serupa. Baik. Dalam kisah hadis ini bahawa Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita sama dengan hadis yang lepas. Lebih baik orang itu beruzlah, bukan maksud beruzlah ini seperti golongan sufi, tak. Tetapi dia memencilkan diri untuk selamatkan iman dia. Dia memencilkan diri dia untuk menyelamatkan dari terjebak perkara-perkara yang tak baik. Itu dia. Itu nama uzlah di saat-saat fitnah begini. Seperti mana Rasulullah beruzlah, ya, memencilkan diri di Gua Hira di saat-saat penduduk musyrik Mekah, ya, kemuncak kejahatan kekufuran mereka. Dan kita terpaksa, kalau dah sampai saat yang begitu terpaksa, maka terpaksa kita terpaksa berpisah dengan masyarakat. Tetapi ingat, ahli sunnah ataupun golongan yang dikatakan golongan Ta'ifatul Mansurah, golongan yang berjaya ataupun Firqatun Najiyah, ya, golongan yang berjaya dan golongan yang mendapat pertolongan Allah ini, mereka ini tetap kukuh sebenarnya. Mereka walaupun berada di tengah-tengah masyarakat, jika dia mampu, maka dia akan cuba mengislahkan masyarakat. Itu yang terbaik. Kalau kita mampu untuk berada di tengah masyarakat, nak islahkan, maka tidak mengapa. Tetapi kalau agak-agak kita duduk dengan masyarakat, mula-mula kita kukuh, lepas tu jadi macam lengkong, ya, lembek, lebih baik tak usah. Lebih baik duduk dalam rumah. Ya, kenapa? Iman. Tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai kita mati iman hilang. Na'udzubillah. Jangan sampai iman mati kita tidak mengikut sunnah. Pasal saya menyaksikan, kita menyaksikan di kalangan orang-orang yang peringkat awal iltizam dengan sunnah, tiba-tiba dia tersilap memilih tok guru je. Silap milih guru je, nampak mula-mula sunnah, rupanya lepas tu dah mengikut jalan yang lain. Subhanallah, dia terlari. Tuan-tuan dan perempuan, di saat-saat usia yang dikatakan dah tua, dia terlari. Sedih. Jangan sampai begitu. Minta Allah sabar. Dan sebaik-baik orang yang Ta'ifatul Mansurah ini, golongan yang berjaya ini, berada di tengah masyarakat dan diislahkan. Dan islah dengan berbagai cara. Dan amat penting kita hidup berjemaah. Macam kita ni, ya, berjemaah ni, baitu sunnah ni, kita ni berjemaah. Dan kita hidup dalam berjemaah.
penting sangat-sangat. Maka kita tarik sikit-sikit, bawa tak apa, bawa orang datang kelas, bawa kawan-kawan. Tapi itulah dakwah kan ada teknikal juga, ada caranya juga. Bukan terus dakwah apa dia, terus sebut tauhid begini orang lari, sebut bid'ah orang lari kan. Nah, bagi tudung tu dia tak pernah nak pakai tudung tu, dia make up kadang kalau kena rambut dia kan, tiba-tiba bagi tudung macam telkung, mampu dia tak pakai ya. Jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, teknik dalam siri dakwah amat cantik. Itu pasal kita katakan di antara dakwah orang Malaysia ni bagi makan. Dia suka sangatlah bagi makan, bagilah hadiah ke apa, bagi hadiah. Tahadu tahabu, kata Rasulullah, kamu bagi hadiah akan datang perasaan sayang. Memang bagi, di situ ada dakwah. Kalau orang tu tak boleh pakai tudung, ya subhanallah, ini melalui pengalaman seorang hamba Allah datang, dia attend kelas sunnah ni, tapi kita tak kenal dia. Lepas tu dia datang, ustaz, ya, kalau ustaz jumpa saya di tengah jalan, ya, jangan ustaz ketawa lah. Kenapa nak ketawa? Saya tak pakai tudung, suami saya tak pergi pakai tudung. Tu kan, macam tu sekali. Dan kita kata, kak, InsyaAllah saya tak ketawa kan. Saya kata banyak berdoa kepada Allah. Dia nak pakai tudung tapi suami tak bagi pakai tudung. Satu, kak banyak berdoa pada Allah pasal Allah yang akan mengubah hati. Yang kedua, janganlah kak nak pakai tudung tiba-tiba pakai tudung labuh, tudung yang ni kan. Pakai simple-simple dulu kan. Macam kita mula nak faham kan, step. Mula pakai apa? Scoop apa? Scarf. Okay, scarf macam tu kan. Pasal apa? Uban dah mula keluar kan. Lepas tu tudung, alah ikat-ikat orang perempuan kan. Tak apa, bagi saya permulaan step tu insya-Allah. Siapa yang mampu lebih drastik tu lagi cantik. Tetapi siapa yang tak mampu, step. Alhamdulillah dia gunakan kita punya ni nasihat. Satu hari dia pakai tudung. Suaminya terkejut kan. Waktu nak keluar je, ya, dia pakai tudung. Tapi penampilan dia still anggun lah, maksudnya ya, suami tak cakap apa-apa. Di situlah bermula dia pakai tudung. Alhamdulillah. Jadi kita ada kaedah-kaedah kita dalam bab ini ya. Kena banyak sabar, kena banyak bimbing masyarakat jahil, kita kena bimbing dia elok-elok ya. Dan itulah sebaik-baik orang Malaysia ni bagi makan je. Bagi makan insya-Allah ya, bagi makan sampai gemuk, bawa lah pakai troli ke apa ke datang. Baik. Mana tadi? Kemudian dalam hadis ini membicarakan barang siapa yang memiliki unta hendaklah membawanya pergi mengasingkan diri. Terpaksa asingkan diri. Siapa yang ada apa juga perkara-perkara yang boleh mengasingkan diri dengan orang, asingkanlah. Maksudnya janganlah kita masuk dalam perkara-perkara yang begini. Masuk dalam perkara fitnah. Itu pasal saya nasihat, saya ada Facebook tapi tidak berminat, cuma tengok saja ya. Kalau ada komen sikit-sikit, saya ada status, langsung saya tidak berminat pada status. Memang saya tak buka pun status. Kalau ya memang tak buka lah, saya katakan saya tidak berminat. Okey, jadi kenapa? Nak menjaga iman kita sebenarnya ya, nak menjaga iman kita. Oleh kerana itu kita kena jaga. Kemudian perkara ini ya, barang siapa memiliki kambing hendaklah membawa pergi mengasingkan diri. Barang siapa memiliki tanah jauh daripada manusia hendaklah dia pergi menujunya. Beliau meneruskan, dan barang siapa yang tidak punya apa-apa hendaklah menacapkan pedang. Dengan arti kata lain ya, menacapkan pedang berarti jangan biarkan tangan dia ataupun dirinya untuk masuk dalam pergaduhan, peperangan macam kita. Stopkan diri kita dalam mengkritik, memberi komen dalam WhatsApp, Facebook kita. Itu je lah, untuk menyelamatkan iman kita. Wallahu a'lam. Muslim riwayat Abu Daud menuturkan, Fadl bercerita kepada kami dari Iyash, dari Bukhair, dari Bishri ibn Sa'id, dari Husain ibn Abdul Rahman Al-Ashja'i, bahawa ia mendengar Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan dari Nabi berkait hadis ini. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku jika ia masuk ke dalam rumahku dan menggerakkan tangannya untuk membunuhku. Rasulullah menjawab, jadilah seperti anak Adam. Beliau membaca, sesungguhnya jika engkau qabil menggerakkan tanganmu kepadaku
ya untuk membunuh, aku tidak berniat untuk membunuh kamu. Itu dalam surah Al-Maidah. Ya, ini kaedah kita bila bertemu sesama orang yang beriman. Ahmad menuturkan Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Lais bin Sa'ad bercerita kepada kami dari Iyash bin Abbas, dari Bakar bin Abdullah, dari Bishr bin Sa'id, bahawa Sa'id bin Abi Waqqas berkata, ketika terjadinya fitnah di masa Uthman bin Affan, bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Orang yang duduk di saat itu lebih baik dari orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Sa'ad berkata, bagaimana menurutmu jika ia masuk ke dalam rumahku dan menggerakkan tangannya iaitu membunuhku? Beliau menjawab, jadilah seperti anak Adam. Anak Adam yakni Qabil dan Habil. Baik, ini kisah difahami juga oleh para sahabat apa yang berlaku pada zaman Osman, Saidina Osman. Dan kita kena study juga bagaimana para sahabat sewaktu terjadi di zaman fitnah Saidina Osman dan di zaman fitnah perang Jamal dan perang Siffin. Penting ya. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tengok akhlak para sahabat radhiyallahu anhum pada ketika perang ini, cukup ajaib, cukup ajaib. Kita ni dengar cakap, mah kawan kamu tu Joyah tu duk ngata kamu, terus kita terima, kan? Orang cakap pula kita sangka orang yang rapat dengan kita, terus kita terima tanpa selidik. Aku percaya pada dia. Besar kesilapan, besar sangat kesilapan. Para sahabat sampai di waktu peperangan akhlak mereka terjaga. Mereka dah kenal, kamu akhlak kawan-kawan aku sama dengan zaman Rasulullah, takkan nak buruk sangka. Begitu sekali mereka, sehingga datang orang-orang tengah yang memfitnah, kata kawan kamu berkata kamu begitu, satu benda yang aib. Lalu sahabat ni kata, betul dia kata begitu? Ya, betul. Orang ni nak nyucuk kan. Lalu dia mengatakan, kalau betul dia kata begitu, memang aku begitu. Kalau tidak, kamulah syaitannya. Dia tuju pada orang yang cuba melaga-lagakan. Subhanallah. Itu pasal ukhuwah para sahabat dahsyat. Mereka cukup dahsyat kerana bermula daripada itu. Tetapi kita ni ukhuwah kita rapuh. Ya. Pasal apa? Mudah mendengar cakap orang. Mudah dengar cakap orang, habislah. Dan terutamanya kita di akhir zaman. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tidak ada ukhuwah, jangan bicara tentang sunnah. Ya. Sunnah ukhuwah mesti ada. Kerana untuk membangkitkan satu ummah yang memerlukan kekuatan ini semua. Baik. Jadi seperti itu juga riwayat Tirmizi dari Qutaibah, dari Lais dan Iyas bin Abu Abbas Al-Qayyani, dari Bukhair Abdullah bin Ashuj, dari Bisrah bin Sa'id Al-Hadrami dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian menyebut hadis sama. Tirmizi berkata hadis ini hasan. Sebagai lain meriwayatkan hadis ini dari Lais, lalu menambahkan seseorang dalam sanadnya, ia adalah Husain. Ada yang menyebut Halbi bin Abdul Rahman, yang menyebut Abdul Rahman bin Husain dan Sa'id sama seperti riwayat Abu Dawud. Okey. Ini Ibnu Katsir cara menyampaikan kepada kita dengan bersanad. Alhamdulillah. Jadi kita paling kurang belajar sanad, begitu nama-nama yang diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Jadi kita berhenti di sini dulu. Ada apa-apa soalan? Online apa dia? Uban, bolehkah cabut uban? Boleh tak cabut uban? Siapa yang dah beruban? Orang lelaki botak lah, tak ada uban. Okey. Apabila Rasulullah SAW melarang berkaitan dengan uban, ada hukum dia tersendiri. Tidak dibenarkan mencabut uban kerana ia adalah perhiasan kita bagi orang-orang tua di hari akhirat kelak, pada hari kiamat. Dia akan mengeluarkan cahayanya. Ingat, cahaya akan keluar pada tubuh badan manusia dalam beberapa bentuk, di antaranya cahaya iman. Ya, cahaya iman dia akan mengeluarkan bercahaya pada awal-awal kita berada di mahsyar. Okey, awal-awal kita berada di mahsyar, Allah keluarkan cahaya iman itu, maka dibezakan antara Islam dan kafir. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, berimanlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nasihat. Baru kita akan mendapat cahaya yang sempurna. Kalau tak, masalah sikit. Berdalilkan ayat Al-Quran, Allah menceritakan dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-106.
Surah Ali Imran juzuk ketiga, juzuk keempat surah ketiga ayat 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang bercahaya putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab disebabkan kekufuran kamu. Okay? Orang dicahaya, diputihkan dan dihitamkan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yakni syurga. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tu dia. Orang-orang yang beriman diputihkan, diberikan cahaya. Kemudian kesan cahaya yang berikutnya adalah kesan cahaya wuduk. Oleh kerana itu, elokkan wuduk kita seperti mana wuduk yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita nak sempurnakan cahaya. Ya. Dan Allah akan bagi cahaya di hari-hari kita memerlukan cahaya, di mana di akhirat kelak ada beberapa tempat kita perlukan cahaya. Pertama, di perhentian sebelum kita berlepas ke titian sirat. Itu memerlukan cahaya di dalam surah Al-Hadid. Kemudian titian sirat memerlukan cahaya. Ya. Semuanya itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan mudah-mudahan Allah berikan cahaya. Dan ditambahkan hadis Rasulullah berkaitan dengan orang-orang yang memiliki uban di hari tua. Yang memiliki uban di hari tua, tidak dinafikan muncul uban di waktu muda. Kalau uban muncul waktu muda, apa tu? Cahaya ke? Tak, penyakit. Kalau boleh berubat. Ya, saya ada kawan tu umur 23 dah berubat. La ilaha illallah. Lepas tu dia putih balik. Dia hitam balik. Lepas tu dia putih balik kan. Itu penyakit. Maka itu wallahualam apa cara dia, wallahualam, tapi berubatlah. Tapi kalau dia beruban di hari tua, dia tidak mencabutnya, maka cahaya itu akan bersinar di hari akhirat kelak, ya. Jadi oleh kerana itu tidak disunnahkan, tidak dibenarkan kita mencabut uban. Tak apalah, dah tua nak buat macam mana, kan? Akui je lah. Okey, ada apa lagi? Ya. Macam yang inner tu kan, yang kita pakai perempuan yang tadi kata macam bonggol-bonggol tu kan, ada inner yang special, dia memang dia buatnya ada bonggol tu. Macam orang-orang tua kadang biasa dia pakai tudung jatuh-jatuh, dia tak pandai pakai kan, itu sengaja dia beli yang tu untuk ikatkan jarum pentol dekat. Orang tua lama dulu, sekarang ada lagi orang tua macam tu. Ada juga. Dia macam ada alat dia ke, atau rambut palsu. Mana-mana bentuk rambut palsu tidak dibenarkan. Bukan rambut palsu, dia macam span lah, dia Sponge. Untuk nak tunjuk bonggol juga ke? Bukan dia nak tunjuk bonggol, dia Tapi nak sangkutkan tudung dia. Dia nak sangkutkan tudung dia, pasal dia rambut kan tak ada. Orang tua kan rambut dia tipis macam tu kan. Tapi dia nak pakai tudung Dia kan. nak pakai tudung. Alahai. Dia kalau pakai tudung dia Londe. terlonde. Terlonde pula. Kan jarum pentol dengan pakai itu. Dia bukan nak niat dia nak menunjukkan macam lenggok-lenggok tu. Tapi lah bila rambut dia dah pendek, dah nipis, lepas tu yang tu bukanlah besar sangat, besar ke? Tak ada besar sangat kan? Besar lah, tapi boleh nampak lah. Okey, kalau sekadar untuk mengikat tu wallahu alam lah. Maksudnya dibenarkan. Dan sekadar untuk mengikatnya. Ataupun yalah, dia yang dilarang tu sampai nampak bonggol, dan dibagikan misal seperti bonggol unta tu, waktu besar. Yang tu kalau ala makcik tu dah tak ada rambut, dia nak lekat-lekat kan tudung, okey lah. Yalah, walaupun seorang perempuan itu ya tidak
ada rambut botak misalnya, dia kena pakai tudung kerana aurat bukan pada rambut kan, itu aurat dia kan. Jadi dia pakai tu untuk menutup aurat dia. Okey, tak apa ya, selagi kita nampak batas dia terkawal, maksud dia bukan tu dia besar macam tu, dia timbul sikit je, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Dan mudah-mudahan kalau makcik tu ya, kak jaga, kak jumpa dia, kian salam kat dia. Mudah-mudahan Allah bagikan syurga kerana nak juga pakai tudung. Wallahu a'lam bisawab. Itu aja yang boleh jawab, dan baik itu datang daripada Allah. Salah silap dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta